Dan daftar pemilih yang dikemukakan oleh SPR dibuat dengan begitu terancang, satu konspirasi memasukkan pengundi-pengundi yang tidak ada kelayakan untuk mengundi dan didaftarkan sebagai pemilih. Ini akan kita buktikan secara fakta sebentar lagi. Sebab itu kita pada petang ini ingin mendapat pengesahan sekali lagi perakuan daripada SPR, apakah mereka benar-benar bersedia dan committed untuk membersihkan daftar pemilih yang sedia ada. Sebagai permulaan, satu contoh yang cukup ketara, ada 42,000 pemilih yang diragui, yang disahkan sendiri oleh SPR sebagai pengundi-pengundi yang ragu. Dalam banyak perbincangan rasmi jawatankuasa pilihan khas Parlimen dengan SPR, akhirnya mereka bersetuju untuk mengeluarkan nama-nama 42,000 ini daripada daftar pemilih setelah dipamerkan selama lebih 3 bulan. Tetapi sehingga hari ini, SPR telah gagal mengeluarkan nama-nama yang diragui ini sebanyak 42,000. Ini menunjukkan bahawa SPR telah memberi keterangan palsu dan tidak bertanggungjawab kepada jawatankuasa pilihan khas Parlimen, dan kita menuntut supaya satu komitmen yang lebih bertanggungjawab diberikan oleh SPR dalam pertemuan terakhir kita pada petang ini, dan satu lagi menyusul pada hari Khamis. Saya ialah ahli jawatankuasa kecil daftar pemilih dalam PSC berkenaan dengan penambahbaikan sistem pilihan raya, dan bersama-sama dengan Datuk Maximus Ongkidi selaku pengurusi, dan kita telah bermesyuarat beberapa kali, dan agensi yang kita bertanggungjawabkan untuk memeriksa ataupun mengaudit daftar pemilih ini ialah MIMOS, iaitu sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi. Dan dalam beberapa mesyuarat ini, saya boleh mengatakan bahawa MIMOS dalam membuat satu kerja dengan profesional, dan mereka telah memberikan laporan-laporan berkala kepada jawatankuasa kecil ini. Dan yang terbaru semalam, Ketua Pegawai Eksekutif MIMOS telah mengemukakan satu lagi laporan berkenaan dengan isu pengundi berganda ataupun multiple voters dalam menggunakan alamat yang sama. Dan walaupun pada permulaannya kita meminta MIMOS membuat pertemuan ataupun hasil kajian itu mengikut beberapa kategori, iaitu yang di antara 20 hingga 50 pengundi dalam satu rumah, 50 hingga 100 dalam satu rumah, dan lebih 100 dalam satu rumah. Dan untuk tujuan kita memfokus kepada isu ini, kita telah meminta MIMOS supaya zoom in kepada alamat-alamat yang ada 100 lebih, yang melebihi 100 pengundi dalam satu alamat yang sama. Dan pertemuan ini cukup menakutkan, cukup mengejutkan. Penemuan ini di seluruh negara terdapat 350 alamat yang sama dalam daftar pemilih kita. Tetapi dalam 354 alamat ini terdapat 79,098 pengundi di 350 alamat ini. Dan kebanyakan alamat yang tertera ini, dia tidak ada alamat penuh. Tetapi alamat yang sama, beratus pengundi dalam satu alamat yang sama. Contohnya, contohnya kita ambil di sini. Penemuan ini. Kalau pertama, di Johor Bahru, Parlimen Johor Bahru, Dun Setulang, Desa Melayu Majidi, lokalitinya Desa Melayu Majidi. Terdapat 127 pengundi yang mendaftar menggunakan Desa Melayu Majidi. Tetapi nombor tak ada, alamat tak ada, nombor khusus tak ada. Kedua, Keluang di Dun Mahkota, lokaliti Jalan Orchid, 103. Ini pun bukan yang paling banyak. Yang ada yang lebih banyak. Contohnya, muka surat kedua. Ini di kawasan saya.
nombor 66. Negeri Sembilan, Parlimen Seremban, Dun Lobak. Lokaliti Jalan Manikawa Sanggem. Alamat ada 65 Jalan Tan Sri Manikawa Sanggem. Terdapat 190 pengundi menggunakan alamat ini. Mustahil dalam satu rumah ada 190 orang dalam satu rumah. Okay. Sama juga dengan 73 ataupun 73 Tampin, Parlimen Tampin, Dun Repa. Taman Indah Baru, nombor 3675, Taman Indah. 104 pengundi di kawasan di dalam rumah itu. Okay. Banyak lagi contoh-contoh mengikut setiap kawasan parlimen. Contohnya di Parlimen Yang Berhormat Azmin, Gombak, muka surat 6. Muka surat 6. Batu Cave. Batu Tujuh, Batu Cave. 202 orang. Batu Tujuh dekat mana? Batu Tujuh, satu batu, Batu Tujuh tu. Tetapi alamat daftar di mana? Tak tahu. Ada 202 orang yang mendaftar menggunakan Batu Tujuh, Batu Cave. Dan ini berlaku di seluruh negara. Ada di antara, kalau tengok muka surat 7. Muka surat 7 iaitu muka surat seterusnya. Di Parlimen Kota Raja, Dun Seri Muda, Batu Tujuh, Jalan Kebun. 639 pengundi menggunakan alamat Batu Tujuh, Jalan Kebun, Seri Muda. Jadi ini yang telah kita temui dalam laporan ini. Dan bagi kita ini adalah satu senarai daftar pemilih yang tidak bersih, yang tidak telus, yang kita rasa melebihi 100 dalam alamat yang sama sudah 79,000. Kalau kita mengambil kira yang kurang daripada 100 dalam alamat yang sama, mungkin jumlah yang kita katakan dalam ratusan ribu yang tidak menggunakan alamat yang tepat, yang tidak ada alamat penuh dan alamat yang meragukan. Ratusan ribu pengundi dalam daftar pemilih kita. Jadi ini yang kita nak bangkitkan. Tetapi dalam beberapa mesyuarat jawatankuasa kecil ini, saya amat duka cita dengan sikap SPR. Sebab pegawai kanan SPR memberikan maklum balas bahawa kita tak boleh buat apa. Sebab nama-nama ini sudah masuk dalam DPI, Daftar Pemilih Induk. Dan mereka tak boleh keluarkan nama-nama ini walaupun alamatnya tak lengkap, alamat meragukan, mereka tak boleh buat apa. Sebab Daftar Pemilih Induk setelah digazetkan, dia tak boleh keluarkan nama itu. Itu yang kita pertikaikan. Pendirian kita dalam Pakatan Rakyat ialah nama-nama yang meragukan ini, yang menggunakan alamat yang meragukan ini, sepatutnya menggunakan pendekatan sama yang digunakan oleh SPR sebelum ini. Pamerkan di semua kawasan parlimen yang terlibat. Pamerkan secara terbuka untuk satu tempoh. Contohnya 2 minggu ataupun 1 bulan. Nama-nama yang dipamerkan itu, pengundi itu perlulah datang, tampilkan diri untuk tunjukkan bukti bahawa dia betul-betul duduk di kawasan itu. Betul. Dengan alamat yang penuh. Dengan alamat yang tepat. Mengikut kad pengenalannya. Kalau setelah tempoh itu tamat dan orang tersebut tidak dapat tampil dan memberikan bukti, maka SPR perlu keluarkan nama itu daripada parlimen itu dan cek dengan database Jabatan Pendaftaran Negara. Sama ada menentukan bahawa dia tinggal di mana, mengikut alamat terkininya. Tetapi apa yang kita telah cadangkan ini, SPR memberikan alasan bahawa tidak dapat dilakukan. Kerana undang-undang sedia ada, dia tak boleh keluarkan nama daripada DPI. Itu yang menyebabkan kita rasa tidak puas hati. Dan kita merasakan bahawa kalau ini diteruskan, maka kita tidak akan melihat apa-apa pembaharuan, apa-apa perbezaan dalam pilihan raya yang akan datang. Dan kita akan berdepan dengan ratusan ribu pengundi yang meragukan di alamat-alamat yang meragukan. Saya ingin pula menyentuh dari satu aspek yang telah kita bincang dalam mesyuarat PSC yang lepas setelah mendengar taklimat daripada Timbalan Pengerusi SPR, iaitu mengenai undi pos. Salah satu tuntutan yang dikemukakan oleh Pakatan Rakyat juga bersih dan juga ramai yang hadir di dalam
pendengaran-pendengaran awam ialah untuk menuntut undi pos ini dihapuskan. Persoalannya ialah undi pos ini boleh disalahgunakan, dimanipulasi ya untuk pihak-pihak tertentu kerana prosedurnya yang agak di luar kawalan parti-parti yang bertanding. Ya, kita tidak ada satu kawalan yang boleh memastikan undi pos ini berjalan dengan baik. Dan di peringkat awal kita mendapat maklumat yang meyakinkan bahawa undi tentera tidak akan dibuat secara undi pos tetapi undi awal dengan mengikuti semua proses yang akan dilalui oleh pengundi-pengundi biasa, iaitu tempat mengundi yang dikawal oleh SPR, ejen-ejen calon dan ejen-ejen parti dibenarkan untuk memantau, ya, dan tidak ada kawalan daripada pihak polis ataupun tentera dalam menguruskan pengundian ini. Cumanya hari mengundinya awal sedikit, ditambah pula dengan prosedur mengenakan syarat bahawa dawat kekal itu juga terpakai kepada undi-undi pos ini. Tetapi dalam mesyuarat yang lepas kita dimaklumkan bahawa undi pos ini masih kekal untuk lebih kurang 240,000 pengundi, bukan tentera, bukan polis, tetapi kaki tangan yang dilantik oleh SPR untuk mengendalikan pilihan raya. Sebelum ini pilihan raya 2008 dikatakan ada 140,000 petugas SPR. Dalam pilihan raya kali ini mereka mengambil lebih 240,000. Jadi bertambah 100,000. Kita dapat keluarkan tentera dan polis lebih kurang 100,000 daripada senarai undi pos, tetapi ditambah pula dengan pengundi baru 100,000 lebih sebagai undi pos di kalangan kaki tangan yang dilantik oleh SPR untuk mengendalikan pilihan raya. Jadi kita telah menuntut bahawa undi pos ini dihapuskan, termasuk kepada kaki tangan ini. Mereka mesti mengundi awal. Dibuat 2-3 hari sebelumnya untuk memudahkan mereka hadir supaya mengundi awal dan mengikut prosedur undi lain seperti penggunaan dawat kekal. Kalau 240,000 ini tidak mengikuti proses undi awal tetapi undi pos, ada 240,000 pengundi yang jarinya tidak dicalek dengan dakwat. Ya, dan mereka boleh menuntut untuk hadir pada hari mengundi pula untuk mengundi kerana mereka belum dicalek, artinya mereka belum mengundi. Jadi kita menuntut ni supaya tujuan kita menghapuskan undi pos, iaitu mengelakkan salah guna proses undi pos ini, ya, dapat dijamin. Tetapi kalau digunakan pula rupanya, dan mungkin kita terlepas pandang, kita ingat selesai dengan tentera dan polis, tetapi SPR mengekalkan petugas-petugas pilihan raya mereka untuk undi pos. Jadi kami telah membangkitkan dalam mesyuarat yang lepas, tetapi nampaknya SPR berkeras untuk mengekalkan undi pos ini dengan membangkitkan segala masalah, ya, yang mungkin timbul kalau undi awal, di mana mereka nak mengundi dan sebagainya. Saya rasa itu tidak relevan. Yang pentingnya bahawa undi pos ini ditiadakan. Jadi kalau mereka mengekalkan juga undi pos ini, saya rasa the whole purpose of reform of this electoral process is a fuss lah, tak seperti yang kita tuntut. Dan saya yakin rakyat dan NGO dan juga parti Pakatan Rakyat tidak boleh menerima perkara ini. Itu tentang 240,000, ya, ini tadi 70,000. Jadi terlalu ramai, ya. Jadi itu yang saya tambah sikit. Pihak Mediapass melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapass, asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.